Okay. Dan bila kita bawa, yelah saya tak ada qualm sebenarnya. Tak adalah teruk sangat Azam Baki sebagai KP SPRM disambung setahun lagi. Kan? Dia mungkin akan diganti orang lain, tetapi diumumkan hari ini Ketua Satu Negara Muhammad Zuki mengumumkan bahawa beliau akan diperkenalkan oleh Agong untuk lanjutan sehingga 12 Mei tahun hadapan. Dia ada pro dan con lah. Yang pro dia adalah macam tadi kata tadilah, kamu selanjutkan kata nak pergi tangkap Azam Baki lah apalah. Tangkap tu lain cerita. Sekarang ni sekurang-kurangnya kalau dia tangkap orang PN tak boleh cakap apa. Kenapa tak boleh cakap apa? Sebab dia yang tangkap. Kan dia, siapa yang lantik dia? Orang PN. So kebayangkanlah kalau Anwar tukar ketua SPRM baru, tiba-tiba tuan-tuan, dia tangkap. Nanti orang akan kata, tengok ni Anwar, inilah konspirasi politik cuba nak menjatuhkan. Tapi itu on one side pro, tapi ada con juga tuan-tuan. Kan? Saya bukan nak defame SPRM. Kita akan tengok lepas ni berkenaan dengan apa orang kata kes Najib pula. Kes si Muhyiddin Yassin dan juga Wan Saiful Wanjan dan juga kes sepupu menantu Muhyiddin Yassin ni boleh stuck ke tidak? Boleh lekat ke tidak? Saya interested nak tengok cara diorang buat siasatan dan bukti-bukti yang dibawa. Kalau benda itu bodoh dan bangang dia punya undang-undang, dia punya penyiasatan, macam yang berlaku dengan kes Zahid dalam kes UKSB dahulu, saya geleng kepala tuan-tuan. Macam mana siasatan nak kenakan Zahid Hamidi sampai macam tu bukti yang dia bawa. Bagi saya itu sangat reckless. Mungkin agensi lain kot, tapi tengok Datuk Bahari macam mana dia buat apa orang kata, dia make up the case sehingga boleh tertangkap Najib dalam kes SRC. Saya ada bentangkan satu video panjang tentang kes SRC ni, tentang kes Najib. Saya ceritakan satu persatu cara kaedah dia dan macam mana BOK, Badan Biro Operasi Khas SPRM pada waktu itu perangkap dapatkan data Najib tu sehingga dia boleh kena. Tapi bila masuk UKSB Zahid boleh lepas. Dia ada cerita dia tu. Kan, bila tengok rupanya tak boleh nak kena. Sebab apa? Sebab siasatan tu. Cara siasatan itu. So saya nak tengoklah Muhyiddin Yassin ni bagaimana. Kan, saya nak tengok Wan Saiful Wanjan macam mana. Saya nak tengok menantu macam mana. So akhirnya kita kena tengok balik kepada SPRM nanti. Bagaimana mereka conduct siasatan tersebut. Itu saya kata ada pro tadi. Yang kita kata kalau dia tangkap tak boleh nak kata apa lah yalah, sebab apa dia dilantik oleh PN. Tapi dalam masa sama betul kesiasatan dia nanti. Yang tu kita akan nilai bila siasatan sudah bermula. Semalam bulan lepas Muhyiddin Yassin telah memohon representasi untuk menggugurkan kes tersebut. Akan didengar pada bulan depan kot. Dan perkara tersebutlah minggu depan. Tetapi dalam masa yang sama Muhyiddin Yassin juga minta supaya kes itu dibawa daripada Mahkamah Session kepada Mahkamah Tinggi. Baik. Seterusnya tuan-tuan, ni cerita menarik ni. Guan Eng gesa rakyat buat laporan polis ke atas Hadi. Okey, Lim Guan Eng menggesa rakyat Malaysia supaya beramai-ramai membuat laporan polis terhadap Presiden PAS Abdul Hadi bagi menamatkan politik pecah belah, pelampau dan perkaumannya. Ini kerana kata pengurusi DAP itu, jenama politik PAS tersebut mengancam perpaduan dan integrasi nasional. Hadi begitu terdesak untuk mengacau, menggugat kestabilan, malah memusnahkan kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri sehingga dia terus menyasarkan orang bukan Islam dan bukan Melayu secara terbuka. Hadi kini menyalahkan mereka sebagai kumpulan perompak terbesar dan pemberi dan penerima rasuah. Ini mengarut sedangkan rasuah tidak mengenal bangsa dan adalah masalah negara yang dihadapi oleh semua bangsa, katanya pada pagi ini. Saya rasa Lim Guan Eng ni menyentuh tentang satu laporan yang disepetik oleh Hadi bahawa orang bukan Melayu paling ramai bagi rasuah. Saya pernah bentangkan benda itu dahulu kan. Tetapi Hadi dia tak baca habis. Dekat bawah laporan tu, penerima rasuah paling besar adalah orang Melayu. Kan? Pemberi rasuah paling besar betul dalam laporan itu orang bukan Melayu, tetapi penerima rasuah paling besar adalah orang Melayu. So fair lah. Tapi dalam masa yang sama betul juga, kalau sekiranya ada orang tanya macam mana Hadi ni tak boleh kita nak kenakan ni, Hadi ni tak boleh kita kenakan sebab tak ada buat laporan polis. Oh, kena buat laporan polis ke? Ya.
Kalau dia ada kenyataan yang berbau fitnah, berbau perkauman dan sebagainya, buat laporan polis lah. Kita kena ada laporan polis. Kalau tak ada laporan polis, polis tak boleh ambil tindakan. Itu saja mudahnya. Begitu. Baik. Saya last kali berkenaan dengan isu, bukan cerita. UMNO esok bakal menyambut ulang tahun UMNO yang ke-77. Walaupun pada hakikatnya bukanlah 77, sebab UMNO baru ditubuhkan tahun 1988. Yang lama tu 46 lah, tahun 1946. Tapi tak apalah, itu teknikal. Baik, diselubungi awan gelap, UMNO raih ulang tahun ke-77 esok. UMNO yang pernah dianggap kebal dan tidak terkalah sebelum ini, sebelum 9 Mei 2018 akan menyambut ulang tahunnya ke-77 esok. Pada PRU November lalu, di bawah teraju Presiden Yang Mazahid, UMNO mengalami kekalahan terbesar dalam sejarahnya. Parti itu hanya mampu menang 26 kerusi setelah tersungkur akibat dibadai gelombang hijau gabungan PAS Bersatu dalam Perikatan Nasional. PN kini dianggap sebagai pilihan pengundi Melayu yang dikatakan semakin kecewa dengan UMNO kerana dakwaan rasuahnya. Bekas Presiden UMNO, Najib Razak, kini dipenjarakan kerana rasuah. Zahid selaku Presiden pula berdepan dengan pelbagai tuduhan berkaitan rasuah. Sementara itu, bekas Presiden yang paling lama, Berhikmat Mahathir, juga mahu melihat parti itu tersungkur. Di sebalik keadaan yang tidak menguntungkan ini, Zahid berjaya memastikan UMNO dan kedudukan politiknya tetap utuh setelah mementerai perjanjian dengan Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan persekutuan. Semasa Perhimpunan Agung UMNO pada Januari tahun ini, perwakilan yang setelah bersidang telah membangkitkan kebimbangan mengenai masa depan UMNO dan menggesa kepimpinan menangani isu terhakisnya keyakinan orang Melayu terhadap parti itu. Antaranya ialah Ketua Pemuda UMNO Raub Fazli Muhammad. Gambar di atas Kamal yang berkata, keputusan pilihan raya umum menunjukkan orang Melayu di kawasan luar bandar meninggalkan parti itu. Suka atau tidak, kita bukan parti Melayu dengan kemenangan kerusi terbanyak. Yang di luar bandar sudah mula menolak kita, dan yang di bandar sudah lama meninggalkan kita. UMNO mesti segera sedar. Ramai orang Melayu di luar sana sudah membayangkan masa depan mereka tanpa UMNO. Ramai orang Melayu yang semakin percaya bahawa mereka tidak perlukan UMNO untuk mewakili mereka. Perkara ini jika tidak diberikan perhatian secara serius dan jujur, akan memberi kesan buruk kepada UMNO, kata Fazli. Semalam dalam satu lagi perubahan politik yang pelik, Setiausaha DAP Anthony Loke melahirkan harapan supaya UMNO akan menang besar dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Jelasnya kemenangan besar ini akan mengukuhkan kedudukan kerajaan perpaduan hari ini. Menurut jemputan media, sambutan itu diadakan di Surah An-Nur di PWTC. Now, kenapa Anthony Loke cakap macam tu? Pertama sekali, walaupun kerajaan tidak akan tumbang, katakanlah PN menang besar dalam pilihan raya negeri kali ini, katakanlah menang ke 6 negeri sekalipun, benda itu tidak akan menggugur ataupun menjatuhkan kerajaan ini. Tetapi sekurang-kurangnya dia akan meninggalkan kesan. Kesan kepada kepercayaan, kesan kepada kekuatan, kesan kepada persefahaman di antara parti-parti yang ada, terutama di dalam Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Dia tak akan menjatuhkan kerajaan ini. Sebab itu, kenapa kalau sekiranya Barisan Nasional katalah tak berjaya menang pun Kelantan, Terengganu dan juga Kedah, katalah Barisan Nasional tak berjaya lead atau Pakatan Harapan tak berjaya lead, tetapi sekurang-kurangnya deny 2/3, kan, deny 2/3 PAS di dalam 3 negeri tersebut, itu sudah cukup menjadi satu motivasi kepada kerajaan perpaduan ini untuk menghadapi parti tersebut dalam masa yang akan datang. Itu yang pertama. Nah, kedua, tentang kemurungan tersebut, tentang jatuhnya UMNO, macam saya sebut sebelum PRU, sebelum kita bentuk kerajaan ni, saya dah sebut UMNO is going down. Saya kata UMNO is going down dan lepas ini UMNO akan jatuh. Dan saya tulis tentang perkara tersebut. Perkara ini bukan sebenarnya benar hanya untuk UMNO. Dalam dunia politik di mana dalam dunia moden sekarang ini, kita ada social media. Kan? Dalam dunia moden kita ada social media sebegini. Suka atau tidak, sebenarnya rakyat sudah mula mempunyai pemikiran terbuka. Dulu kalau kita tengok kawasan pedalaman, kawasan terpencil seperti Felda, kawasan pedalaman seperti kawasan-kawasan yang jauh sebagainya, kita sukar dengar ataupun mereka suka menerima maklumat, dan maklumat yang mereka terima hanya satu hala, iaitu daripada media, kerajaan, radio, TV dan sebagainya. Dan masih benar di luar bandar atau kawasan-kawasan terpencil bagi golongan tua. Tetapi kita kena ingat, in the next 5 years,
4 tahun, 5 tahun yang akan datang ini, pilihan raya akan datang ni, golongan yang tua tu akan pergi. Dan kita kena ingat juga, 5 tahun dalam usia social media, tuan-tuan, 5 tahun tu adalah satu tempoh yang lama. Kan? Biasanya kalau viral pun 2-3 minggu habislah viral tu. Itu pun kalau 2-3 minggu, kadang-kadang 2-3 hari dah habis viral. Kan? Benda viral tu dah terlalu banyak sangat sampai kita tak tahu dah. Yang rupanya benda ni viral . Oh ya, viral. Aku pernah viral lah. Ya ke kau pernah viral? Kita pun tak tahu dia pernah viral. Jadi 4-5 tahun ini, kita akan nampak sebenarnya bukan UMNO saja, tetapi politik berdasarkan bangsa, politik berlandaskan agama ni berkemungkinan akan kolaps. Saya pernah menulis satu artikel tahun 2015 bahawa saya ramalkan satu masa kelak politik berdasarkan bangsa dan agama ni, the supremacy, ketuanan-ketuanan ni akan tumbang, akan gugur, akan berkubur. Yang akan tinggal adalah politik berasaskan ideologi. Sama ada ideologi apa orang kata demokratik, ideologi keadilan, ideologi whatever lah. Tapi berdasarkan ideologi ini akan kekal. Kerana apa? Kerana ideologi itu melihat kepada kompetensi rather than melihat kepada warna kulit, bangsa, agama dan juga gender. So dia melihat kepada kompetensi, kepada kebolehan rather than bangsa dan agama kita. Dia tuan-tuan, dia umpamanya kita ada satu syarikat. Tak ada syarikat lah, kita nak masuk pertandingan perahu naga. Kita nak ambil pertandingan perahu naga ni, apa kriteria yang kita nak tengok untuk nak ambil pengayuh-pengayuh perahu naga ni? Adakah kita tengok bangsa dia atau kita tengok skill dia? Of course kita tengok skill dia. Kita tak peduli kepada bangsa dia. Kita tak peduli kepada agama dia. Yang penting kita menang. So akhirnya bila ada satu bot yang kata tak, saya kena bagi kepada penduduk kampung saya sahaja. Penduduk kampung dia pun mengayuh pun tak reti. So tiap tahun dia masuk kalah. Mula-mula mungkin menang lah, tapi lepas tu bila dah tua golongan yang menang tadi tu, yang lain tu dah tak berlatih sebagainya, so akhirnya mereka kalah. Kerana dia melihat bukan kompetensi, tapi dia melihat kepada ras ataupun dia melihat kepada bangsa, agama dia tanpa melihat kepada kebolehan. Sebab kita nak memacu negara ke arah yang lebih baik. Rakyat sekarang ni tuan-tuan, dia mikir satu je, aku esok nak makan apa? Negara ni nak membangun macam mana, apa? Gaji aku bagaimana? Ya, agama penting bagi dia, bangsa penting bagi dia. Tapi bagi dia, agama dan bangsa dah terjaga. Ini bukan zaman penjajahan dahulu, tuan-tuan. Ini bukan zaman penjajahan dahulu. Yang tu memang agama dan bangsa kita terancam. Ini dah habis dah. 60 tahun merdeka dah. Orang Melayu tahu, orang Cina tahu, orang India tahu, orang Kristian tahu, orang Iban tahu, Kadazan tahu bahawa bangsa dan agama mereka terjamin. Nak main sentimen tu agak payah. Sekarang ini mereka dah memikir, generasi ini dah memikirkan aku nak makan apa. Generasi ini dah memikirkan bagaimana mereka nak meningkatkan kehidupan mereka. Generasi saya dulu, generasi yang nak kestabilan, nak membentuk keluarga. Generasi sekarang, generasi yang nak meningkatkan, dia dah stabil. Generasi ayah saya dulu, generasi yang baru nak menapak. Jadi sebab itu kebanyakan mereka kerja satu kerja, kebanyakan. Ayah saya daripada umur 18 tahun sampai pencen satu kerja je. Sebab dia orang nak membina kestabilan. Datang ke generasi saya, generasi kami adalah daripada kestabilan itu kita nak membina kehidupan yang lebih stabil daripada yang sebelumnya. Datang generasi anak-anak kita ni sekarang ni, mereka melihat dia dah stabil lah, dah lebih daripada stabil. Sekarang ini bagaimana nak apa orang kata, nak diversify, macam mana nak menambahkan lagi, macam mana nak meningkatkan kehidupan dia, bukan taraf hidup, gaya hidup. Sebab itu budak-budak sekarang kalau kita orang tua ni beli telefon, kita tak kisah, yang penting dia boleh fungsi WhatsApp, dia boleh apa orang kata TikTok, dia boleh YouTube, Facebook, cukuplah. Tapi anak-anak muda kita dia akan tengok brand. Kenapa brand? Brand represent lifestyle. Orang beli iPhone bukan sebab iPhone, bukan sebab dia bagus. Sebab kalau dia jalan tu belakang tu logo Apple, lain macam bang. Kalau dia jalan tu dia bawa Starbucks, lain macam bang. Kan? Dia punya lifestyle. Anak muda ni dia nak lifestyle. So untuk lifestyle ni dia perlukan kepada dia dah tengok lagi perkara itu, dia nak lihat. So sekarang ni macam mana dia nak tingkatkan lifestyle dia. Sebab itu kalau kerajaan emphasize macam mana anak-anak muda ni nak maju ke depan. Macam mana nak mereka nak mendapat lebih pendapatan. Itu sebenarnya emphasize dia. Yang golongan-golongan tua ni, itu saya kata 4-5 tahun lagi entah ada entah tidak.
Kita pun tak ada entah tidak lagi.